warahmatullahi taala. Bawa taman. Lupa punya orang tu. Halo, check mic one. Okey, dah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke podcast seterusnya Impromptu by Impromptu. Hari ni Zik, kita ada apa Zik? Kita hari ni kita ada kita ada sikit podcast lah. Aku boleh sabar je. Hari ni kita ada sikit bahas sikit lah. Kita ada podcast sikit untuk tontonan di luar semua. Jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share. Itu dah bagi habis, tahu. Boleh awal-awal pun boleh. Awal-awal pun boleh. Dah, mic kau ambil balik. Jadi alhamdulillah hari ni full quorum, semua orang ada. Inilah muka-muka yang berada dengan Improvex sebenarnya. Dan topik kita hari ni pasal apa? Pasal apa tadi? Pasal belajar dulu, kerja kemudian. Pasal apa Mio? Sekali lagi. Kita belajar lain dan kerja pun lain. So belajar lain, kerja lain. So hari ni kita nak topik berkenaan dengan belajar lain, kerja lain. Macam semua orang dekat sini company Improvex lah, training provider, tapi tak kerja pun yang sepatutnya dia belajar lah kan. So hari ni kita akan tanya seorang-seorang. Kita lebih kurang 9 orang hari ni dalam kamera. Dan kita nak pastikan semua orang berkata kamera full, dengan sizingnya pun insyaAllah lebih kurang sama. Dan kau pun sama juga sebenarnya. Okey. Jadi topik kita hari ni belajar apa, kerja apa. So kita mulakan dengan yang paling muda lah. Baiklah Kak Wawa. Wow. Betul tu. Hari ni kita ada Abang Sufi. Apa dia? Special. Betul. Special guest. Ini bukan special guest. Ada 3 orang ni. Yang ni dah biasa tengok lah. Yang ni sebab sekali nak buat podcast dia balik. Yang ni tak nak buat podcast pergi Jamban. Jadi hari ni semua kita wajibkan kau jangan nak lari. So, semua orang akan ada dalam podcast. Terima kasih Sufi. Walaupun dia sebenarnya tak sihat pun kan. Dua orang tak sihat, tapi bagi masa lah. Alright. Abang Honda. Okey, teruskan. Dia bila tak ada belakang. Sampai dia tak sampai tu. Tak. Saya semua nak kena lawa. Tak gambar sikit. Boleh sih. Masih ada. Dia marah. Orang dah cakap je. Kau cakap tak dengar ni. Sebab tu aku pandang dia lama. Sebab dia sedar tak ada mic. Tapi tak apalah. Jom kita teruskan dengan ladies first lah Wawa. Wawa. Wawa kerja apa, belajar apa Wawa? Silakan. Belajar apa, kerja apa? Belajar apa? Ke Wawa tak belajar? Kalau sebelum ni, episod sebelum ni RMT. Betul. Saya punya RMT tu yang setahun nampak. tu saya. Kalau nampak yang tak ada respon tu, maksudnya dia tak adalah podcast sebelum ni. Okey, RMT silakan. Okey. Saya belajar. Saya belajar. Bukan tak belajar, belajar. Alhamdulillah. Graduate Universiti Utara Malaysia. Dadah utara. Utara. Wah. My utara kita. Tak tahu sangat. Tak tahu nak habak macam mana. Okey, lepas tu Wawa graduate teknologi media, pengkhususan advertising, periklanan. Okey. Tak pernah dengar. Selalu kalau orang tak pernah dengar ni, dia mesti you biasa-biasa lah. Okay, sorry. Kita buat musahabat. Asyik. Okay, so sekarang Wawa dekat Ini batu api dia tahan juga ni. So sekarang Wawa kat Improvex, Wawa pegang finance. Memang tak ada kemengena. Kalau dengan jawatan pun memang tak ada kemengena. Itulah. Wawa belajar lah tu nak cakap dengan orang. Belajar apa tadi? Teknologi media. Periklanan, pengkhususan periklanan. Teknologi media, pengkhususan periklanan. So belajar apa sebenarnya? Belajar apa? Kalau orang selalu tersilap dengan teknologi maklumat, dengan teknologi media. Teknologi media ni dia ada 3 pengkhususan. Broadcasting, jurnalis dengan advertising. Kenapa awak tak dapat jurnalis?
Kenapa sebab dia kena pilih. Dia kena pilih. Kenapa tak pilih? Kenapa tak pilih jurnalis? Okay, biasa universiti biasa-biasa kan tak tahu. Yelah, kena Dia kekok lah duduk bawah. nak cover apa tu? Nak cover kebesaran ke? Kebesaran Susah tu. So basically teknologi media ni orang yang duduk di hadapan lah. Kalau teknologi media macam graphic design tu semua belah belakang. Graphic design, database semua belah belakang. So kita duduk kat depan. Apa maksud depan dan belakang? Maksudnya kalau broadcast maksudnya kalau broadcast Kamera. ramai pula ambil teknologi media. Kamera dengan tabir. Tak, maksudnya Bagilah dah bercakap. kalau macam Saja buat orang ke. kalau teknologi belakang, media dia tu sikit. kalau teknologi media tu yang macam Wawa sebut tadilah, penyiaran apa semua yang macam mana? Yang Wawa buat apa sebenarnya? Wawa buat periklanan. Okay. Periklanan tu buat copywriting. Belajar design sikit-sikit, belajar graphic design sikit-sikit, belajar macam mana warna sikit-sikit. Itu yang belajar. Dan kelas Wawa kebanyakannya Chinese. I see. Chinese ramai ambil periklanan. How? Okay. I'm fine, thank you. Jadi bila Wawa tengok macam terlalu ramai periklanan tak ada orang Melayu, so that bukan tak ada orang Melayu, ada tapi tak sedikit ramai. Dan kita tak pernah kawan dengan, kita sekolah agama, jadi kita tak ada kawan yang lain-lain bangsa, so that Wawa ambil peluang itu untuk berkenalan dengan orang lain-lain bangsa dan mendalami bidang tu lah. Sebab tak ramai orang. Tak dengan diorang lagi? Apa? Yang ada 2 orang. Best friend Wei San dengan Peng Wan Sing nama dia. Hai. Saya Wei San tu dia Chinese Kelantan dan dia memang cakap Melayu memang pure dan dia memang makan pakai tangan. Tapi Peng Wan Sing tu dia Cina Kedah. Dia tak boleh pakai tangan. Dia mesti bagi sudu. Sebab kalau dia pakai tangan, mak ayah dia memang marah gila. Risau ke? Itu siku. Awak tak faham. Dia tak faham. Tapi teruskan awak. Itulah. So that ambil peluang tu untuk kawan dengan lain-lain bangsa dan nak belajar ke nak berkawan? ambil peluang itu. Memanglah kita pergi nak belajar. Yalah, tadi sebab ada ramai Cina baru nak ambil tu kan. Betul. Orang dapat Kos lain banyak kat Cina. Kos lain tak sebab rasanya kena refresh kot. Refresh balik bawah. Teknologi media tu kan. Once aku dah dapat teknologi media tu. Aku dah tu marah. Bukan. Kan bila kalau UPU kan kita dapat satu je. So dia aku dapat teknologi media. Saya dapat teknologi media. So kita pergi je lah belajar. Kita belajar sampai semester 3 tu kita belajar basic semua. Jurnalis kita belajar, broadcasting kita belajar, advertising kita belajar. Pengkhususan selepas tu lah. Betul. Semester 4 baru ambil pengkhususan. Cerita dia. So kenapa awak tak bekerja apa yang awak belajar? Sebab awak tak bekerja apa yang awak belajar. Satu, peluang pekerjaan lah disebut. Yang kedua, itu je lah satu, peluang pekerjaan. Yang kedua peluang pekerjaan. Faham? Bagi orang waktu ketika nak ambil kerja, nak peluang pekerjaan tu, aku ambil je janji dia boleh mendapatkan income pada diri kita waktu itu. Bila dah masuk, kau start masuk, dah seronok pula jadi finance ni kan. Tapi ilmu yang apa? Saya ambil Wawa masuk kan start. Betul. TV kat Syalam ingat lagi. Bukan Syalam, kat Kelang. Dekat hotel dengan Taufik. Ada gambar dia. Ada gambar dia. Oh, bukan anak punggut lah. Bukan. Kita bukan pakai kroni ke tak? Kita memang masuk interview. Itulah. Bukan abang kabel lah. Bukan. Okay, faham. Memang tak kenal ni, muka-muka ni tak kenal. Dia ambil saya. Kalau menyesal ambil saya sekarang, tanya dia kenapa. Alright, thank you Wawa daripada teknologi media pengiklanan. Betul. Lompat ke finance. Betul. Sampai sekarang jaga keuangan syarikat, dia lah dia. Alright, terima kasih Wawa. Wawa pilih pula next, siapa pula Wawa? Alright, next. Alah, takkanlah korang tak tahu aku nak pilih siapa. Amal. Kau tak mana aku sih, aku tak fikir. Okay, Wak, cepat Wak, siapa? Okay, Wan nak pilih Amal lah. Dah agak dah.
Okay Mah, Okey, silakan okey. Mah. Belajar apa, kerja apa? Aku nak tailing, aku dah boleh tailing dah. Sebelum ni aku tak lesen. Okey. Ha. Lebih senang. Satu dah pecah Mat. Jangan dia tegur. Tenang. Okey, saya belajar dalam saya belajar di Politeknik Nkoma. Dan ambil diploma dalam seni bina lah. Architecture dalam bahasa Architecture. Diploma in Architecture. Architecture. Padahal sama je, translate je kan. Tapi seni bina apa? Arkitek. Kau faham. Melayu. Chinese jadi menantu. Lain macam. Berani sangat kau ni. Okey. Lagi? Okey. Kerja Lepas tu sekarang kerja apa? Sekarang dalam Aku tanya macam tak tahu kan. dalam kreatif eksekutif. Kreatif eksekutif buat apa Mak? Cerita sikit. Mana tahu orang tak tahu. Okey, Kau buat apa untuk sebenarnya kreatif kat sini? eksekutif. Sekarang buat banyak lebih pada pakai software Adobe lah. Sebenarnya Adobe Astaghfirullahalazim. Ish dia ni. Untuk Adobe ni saya dah belajar lama sebenarnya. Sebelum masuk apa ni yang pekerjaan sekarang ni, waktu belajar dulu, sebelum belajar pun saya dah pakai dah. Tapi belajar sikit-sikit lah. Waktu tu belajar dengan adik saya punya Sifu juga waktu tu. Saya punya abang saudara lah. Dia dalam graphic design juga. So pada permulaan saya melangkah masuk sama belajar tu, saya dah belajar dulu Adobe. So saya ada keyakinan lah waktu saya nak sambung tu. Dia ada sikit advantage lah waktu tu. Dan perbezaan dia waktu saya belajar dulu, yelah, dia sangat berbeza lah. Sebab apa? Saya belajar architecture kan, dia lebih kepada melibatkan Kita makin serius. pembinaan construction, interior, landscape, surveyor, engineering, dan apa yang berlaku sekarang tidak sama lah. Tidak sama dengan apa yang saya buat sekarang ni. Disebabkan saya ada orang cakap apa, sedikit kelebihan dari segi untuk editing lah. Editing dari segi any kind of graphic or design lah yang melibatkan like that. Aduh dia ni. Minta. Jangan minta Zik, ni podcast tau. Jangan apply Zik. Jangan macam apply cuti Zik. Relax je Zik. Relax je. Okay. Cerita sikit Mak, kenapa sambung apa arkitek? Sebab kita Kenapa? kan nak kongsi dengan adik-adik kita juga kan. lah. Okay. Kenapa saya ambil arkitek? Kenapa Nak cerita sebelum tu lagi ke? Boleh juga. Okey. Nak sumber inspirasi kan. Okey. Okay. Saya disebabkan pilihan pertama saya tak dapat. Macam sebenarnya saya nak jadi askar kan. Lepas tu saya nak masuk UPNM. Lepas tu isi PBU dia nombor 1 lah tu. Lepas tu tak dapat. Dia dapat nombor 3 ke 4 ke bawah. Yang arkitek itu ketiga, keempat. Yang arkitek itu pilihan ketiga. Ke 3 ke 4 ke bawah lah. Yang pilihan pertama tu UPNM. Lepas tu tak dapat. So dapat dekat Politeknik Nkoma. Banyak kecewa. Iya, kecil sangat loh. Tapi saya dah fikir masa ini confirm tak dapat sebab keputusan saya pun tak, nak cakap tak baik, tak dia macam bukanlah maksudnya Jahat. dia tak melepasi ke apa ni? Tak melepasi UPNM punya kepiawaian. Kepiawaian. Syarat-syarat dia tak lepas. Benchmark. Ya betul. Oleh sebab itu saya melihat Dah cakap Melayu je. Budi Cina tu. saya ada kelebihan dari segi seni dan matematik kan. And benda tu saya gunakan untuk macam okey, ada seni, ada math. So saya nampak ke arah architecture lah, dan banyak cabang sebenarnya dalam seni kan. So saya pilih pada architecture. Sebabkan itulah saya
memasuki sambung belajar apa diploma dalam seni bina. Ya, betul. Dan sekarang sebagai creative executive. Ya, betul. Yang mana Amar buat buat grafik, buat video editing, buat video editing, buat konten, buat konten lah. Yep. Ini bukan forum perdana. Korang tak dengar apa dia cakap kan? Kalau dengar kau sakit hati tau. Okay, thank you Amar. Semoga Amar meneruskan lagi perjuangan. So sebenarnya konten-konten kita yang ada dekat dalam social media semua inilah orangnya. Dan atas approval mereka berdua. Kan? Tapi idenya banyak daripada Amar lah, kan? Tapi walaupun sambung belajar lain, kerja lain, tapi ada yang benda yang sama. Adanya kreativiti tu. Kita kena nampak kreativiti tu kata apa, kena ada. Kreatif ni talent betul tak? Creativity ni talent, bakat. Kan? Okay. So, thank you Amar. Next. Sama-sama. Sama. So kita ada teknologi pengiklanan, media pengiklanan. So kita ada diploma dalam seni bina. Next siapa? Next. Amar pilih Amar. Ya. Ini aku nak pandang belakang. Aku dah boleh teleng Mio. Hai, bismillah. Hai semua. Saya di sini. Okay, Mio belajar apa? Kerja apa? Okey, saya belajar. Saya tak belajar dulu. Saya bukan tak belajar lah. Saya ni tak adalah pandai mana macam kawan-kawan semua kan, sahabat-sahabat semua ni. Saya ni insan yang paling hina dan dina. Tapi alhamdulillah lah, Tuhan bagi rezeki. Saya lepas jugalah ke maktab ke college Politeknik Port Dickson. Bukan mantap, bukan college, dia politeknik. Wah. Saya daripada Aku draman ke? bukan. Saya daripada Politeknik Port Dickson. Itu dah nakal. Ambil jurusan kejuruteraan mechanical engineering. Itulah yang Tuhan bagi kepada saya. Lagi? Kerja apa? So sekarang kerja kat sini lah, Improvac. Kerja kat Improvac ni sebagai operasi buat minat. Itulah kerja saya. Tapi sebelum saya masuk Improvac adalah kerja-kerja lain. Tapi tak ada kena-mengena juga dengan saya punya course, iaitu saya mau kepada kerja retailer. Kenapa sambung tu? Kenapa? Betul, kenapa? Okay, kenapa masa sambung di Politeknik? Sebab kan saya dah cakap tadi, sebab saya tak pandai. So rezeki tak ada. Request ke tak ada. ataupun Ini adalah sebabkan saya tengok daripada ayah saya sendirilah. Sebenarnya nak inspirasi datang daripada ayah. Ya, betul. Daripada ayah saya sendiri, sebab saya tengok dia macam perform je kan. So saya cubalah untuk mendalami ilmu yang dia ada tu. And then alhamdulillah. Tapi nak beritahu, nak masuk Politeknik jadi sebagai apa, engineering ni pun, saya sebenarnya bukan sekolah yang power-power lah, sekolah teknik ke apa ke. Saya sekolah biasa saja dulu. Dan ambil kos pun kos yang tak ada kena-mengena dengan diploma. Aliran lain masuk kos lain. Ya, betul. Faham? Kerja pun lain. Kerja pula, yes. Mau kepada Ayah dia banyak buat electrician kan? Betul. Wiring ayah dia banyak buat lah. Sama lah. Aku pula tahu kan. Betul. Okay. Betul. Lagi? Nak tahu apa? Itu sila. So lagi so apa? Lagi. So sekarang ni kerja yang Mio buat sekarang ni, dia memang tak relate langsung. Betul. Tapi Mio rasa macam mana? Mio rasa frust tak belajar lain, kerja lain? Oh, alhamdulillah. Mio ni jenis suka mencuba. So Mio try sampai boleh lah. Sebab Mio, konsep Mio suka macam orang lain boleh buat, asal takkan kita tak boleh buat kan. Sebab orang tu pun orang juga, bukan dia alien ke apa. Macam so dia pun orang, so kita pun orang, sama je. So sebenarnya semua orang boleh je. Ya, betul. Sebab tu Mio nak try. So Mio ada plan nak kembali ke dunia engineering, ke kejuruteraan? Memang ada lah. InsyaAllah satu hari doakan untuk saya mau buka lah satu bisnes sendiri. Amin. Dalam bidang yang saya cuburi, yang ayah saya nak tu. So itu saja daripada saya. Terima kasih. Thank you Mio. Thank you. Dah mostly sekarang daripada awal Amar, Mio semua masih lagi belajar lain, kerja lain kan. Belum ada lagi yang belajar sama, kerja yang sama. Okay, next. Siapa Mio? Pilih. Siapa? Next. Ni Next. budak ni. Ni budak ni apa? Okay, Haziq, silakan Haziq. Yes.
Host. Apa? Host dia. Okay. Mana bahan dia lah. Bismillahirrahmanirrahim. Betul eh? Okay. Alamak bang kaki. Aduh. Okay. Zik. First masa belajar saya ambil kursus yang baru sahaja dekat Malaysia. Time tu 2 tahun kursus tu, iaitu Sistem Maklumat Geografi. Sebab apa tu? more kepada kalau ikutkan geografi kalau macam buat plan peta, tapi menggunakan ada satu apps tu namanya ArcGIS, more kepada kontur edit kontur dia macam Kalau yang tepek-tepek tu bukan Oh. yang bentuk muka bumi tu, kontur. Bahasa dalam tu memang bahasa geografi memang kontur. So belajar buat benda tu hadap kat situ dekat Geomatika University College. Sekarang ni dah dinaik taraf sebagai UGM, University Geomatika Malaysia. Baru naik tahun lepas. Tapi itulah disebabkan tak minat. Once dia jadi start tak minat tu lepas praktikal. 3 bulan dekat Johor. Time tu rasa macam hadap PC je. Dia tak keluar sebab Aziz jenis suka keluar jalan dan sebagainya. So Aziz buat map ke? Aziz buat peta. Maksudnya 9 pagi masuk sampai pukul 5 tu memang hadap PC untuk buat bentuk muka bumi tu saja. Kadang-kadang benda tu mengambil mengubah ciptaan Allah ke? Bukan. Kan kalau semua perasan, kalau dekat luar, ini bukan setakat muka bumi. Kalau ada perasan kat luar ada pasang satu stand dan kat ujung tu ada letak satu kamera. Yang orang ambil tu. Yes. Orang salah faham ingat ambil kamera, padahal itu nak ambil ukur, sama ada ukur panjang ataupun ukur kedalaman yang dah panjang dalam tanah tersebut. Dah lupa terms tu apa. Yes, panjang boleh tahu. Maksudnya daripada atas bawah, sebab dia ada itu kubur benda tu. Bukan. Aziz dah lupa dia punya terms tu, tapi basically bila dia dapat data tu, itu adalah dia akan pass pada Aziz. So Aziz akan buat menggunakan Aziz apps. yang aku lukis benda tu. Yes, betul. Bukan lukis, just buat dekat dalam aplikasi tu lah. Sistem masa dia jadilah apa yang sepatutnya. Betul. Dan balik pada soalan Kak Wah, bosan lah 9 sampai 5 hari-hari. Aziz buat apa? So memang hadap situ dapat data daripada kira ketua dan sebagainya. Dapat data tu habiskan, dan tempoh masa bukan sekejap, bukan 1 hari. Boleh makan sebagai seminggu, 2 minggu pun boleh. Sebab apa yang makan masa tu? Data-data tu lah. Once kalau salah data once salah plot tu, dikira salah semua. So kena buat daripada awal balik. So bila bosan sebab Aziz orang yang jenis suka jalan-jalan. Yes, Mana suka. orang yang jenis suka macam duduk seorang Okey je. Kalau orang tu jenis macam tapi Aziz sekarang pun main telefon je daripada berborak. Itu kisah lain saja buat minat. So sekarang ni dekat Improvet jadi sebagai sales executive lah. Sales executive dekat Improvet. Begitu. Cakap lu. Dah. Soalan. Tak, aku tak fokus lagi cakap. Tak, sekarang ni kira sales kat Improvet lah. Tu je. So perjalanan tu lain lah. Kenapa keluar daripada situ? Sebab masa time praktikal, masa time belajar, time tu memang minat. Tak, sebab suka dalam bidang apa yang Aziz buat, iaitu suka berjumpa dengan orang. And even dalam sales pun pernah join satu agent dengan kira satu mahat lah, kelas online dan sebagainya. So belajar sales kat situ. So jadi minat. Bila minat, kenapa tak terus kan dengan sini je kan, Abang Mian dan semua kan. Saya ada soalan. Sebab saya masih confused lagi tau. Dia belajar tu apa? Contoh kalau Aziz kerja dalam bidang Aziz kerja tu apa? Jawatan Aziz tu apa? Nama jawatan Aziz apa? Geography analyst lah. Geography analyst. Sebab dia mau kepada geografi. Aku dulu yang aku tahu aku tak lulus geografi sekolah. Tapi Kak, masa dekat form 4 nak ambil aliran, kan ada aliran geografi dan sebagainya. Aziz ambil aliran sub-science, bukan aliran geografi. Sub-science fizik, kemis, biologi tak ada. Gantikan dengan ICT. Sebab tu Aziz minat ICT.
Sains IT. Orang panggil sebagai sub-sains lah. Ada. Sains IT lah. Sains itu lah. Tapi nama sekarang lah. Nama dulu sub-sains. Masih tak ambil geografi. Time tu tak minat geografi sebab Aziz minat IT. Ayah push Aziz untuk belajar IT banyak. Sebab ayah kan MAS kan. Macam itulah kak. So itu sajalah. Okay, Aziz dah menjawab soalan So Aziz sekarang sales executive. Betul. Dek, gaji untuk kerja bidang Aziz berapa? Oh, Gaji. bukan Aziz kata itu Aziz buat map lah bagai. habis tu geografi bukan map. Pernah kerja kan sekejap? Pernah. Masa dekat cerita Ilallah. Itulah main telefon dah kerja. Lepak main handphone. Lepak main handphone. Dek, gaji. Makan pun main. Dua soalan kan, rate gaji dengan cerita lagi kan. Aziz pernah masa belajar dalam tahun keempat kelima pernah bekerja dengan sebagai Google Maps lah, part time. Google Maps kalau untuk makluman semua, kita kalau nak plotkan, contohlah kita ambil kawasan Improvac sini kan, Improvac. Kalau dengan Google Maps, dia akan kira contoh, letakkan nama company lah, Google Maps, dapat 20 sen. Letakkan nama saja. Lepas itu alamat, letak alamat, tambah lagi 20 sen. Dekat situ ada 9 item. So bayangkanlah 20 sen darab dengan 9. Sehari Aziz dapat berapa? Maksudnya orang luar pun boleh buat benda. Boleh, tapi kena daftar lah untuk yang tu kan. Adalah dengan budak-budak pernah. Tu kena pusing kan? Biasa kita masa dengan Google Maps dekat tempat-tempat kawasan perumahan lah. Tapi kalau ada satu maps iaitu Here Maps. Pernah dengar pasal Here Maps? Abang Syafiq pernah? Here Maps pun sama juga macam Google Maps, tapi dia kind local lah, local punya maps lah. Cuma okay. Here Maps dia 15 sen satu ni, tapi dia punya kekuatan dekat mall. Sebab dah company tu suruh buat kat mall, buatlah kat mall. Macam tu. Sebab mungkin dia suka Here Maps tak ada data mengenai dengan mall. Mungkin dekat situ dia suruh kita buat. Tapi untungnya kat mall, kan dekat dalam satu mall lebih daripada 30, 60. So bayangkan kalau satu tu satu kita isi maklumat 20 sen. Dah ada 9. So RM1.80 lah. Betul. Satu kedai, contoh McDonald. Selalunya sehari dapat berapa Zik? 1,200. Boleh kalau rajin. Satu office lah dapat. Buat 2 mall. Hari tu buat dekat City Mall dengan Aeon Shah Alam. Boleh dapat. Seorang sehari 1,200. Lepas tu asal kau tak minat Gaji still dapat lah. Buat sebagai tu tambahan. Kita macam part time lah. Sebab time tu tengah belajar. So macam bosan-bosan pergilah dengan kawan. Macam tu lah. Elok-elok. Kawan dek, gaji dia berapa? Biasa je. Kalau Aziz tanya dengan Cik Hairi yang memang dekat UKM okey tak kenal, yang dekat UKM kan, dia belajar pasal ini juga. Sana. sudah. Sana Ni betul ke geografi ni budak ni? Betul. Okey. Sorry lah. Sana kan. Sana. Rate boleh dapat 25,000 ke 30,000 sebab baru yes, sebulan baru. Sebab lagi satu kelebihan kalau orang kata apa, lompat macam daripada diploma ke master. Sebab dia lompat, so advantage kat dia. Sebab dia sebab dia pandai. Kira 25,000 tu dia level master lah. Betul. Sebab tu kalau saya tekankan kat pelajar-pelajar, siapa minat geografi teruskan buat. Sebab memang geografi bidang tu ada, cuma dia tak luas dekat Malaysia. Itu je. Dan Haziq time tu Haziq ambil course ni sebab dia baru. So bila baru tak stabil. Dia tak stabil lagi. So syarikat kecil, syarikat even macam Google Maps pun belum lagi sestabil sekarang. Time tu betul. Tahun Sekarang bila tu Zik? Haziq masuk 2015, 2018. 2018, 2017 tu lah. Cumanya yang Aziz experience best lah masa geografi kan, kalau pernah bawa kereta yang macam style Voxy kan, janganlah hina kita saya. kalau buat kereta Voxy, kalau buat kerja pemetaan untuk jalan raya, maksudnya jalan raya untuk ambil kamera
kiri kanan, hanya seorang sahaja yang boleh duduk. Sebab sebelah kiri belakang semua penuh dengan alatan-alatan komputer dan scan. Dan had laju diorang mesti bawa kurang daripada 40. Sebab kalau terlampau laju, dia tak boleh nak detect sebab dia 360. Kena bawa slow je. Tak boleh lah aku main tu. Ya, 40. Haziq pernah bawa time tu. Awam tak boleh lah 140. Dekat Lagi-lagi kalau aku tidur. Haziq pernah buat sekejap je, Plaza Tour Setia Alam ke City Mall. 40 je. Bosan lah. Kau tak ajar makan tu. Jangan. Bukan lah punca dia. So, tu je lah pengalaman. Tapi saya tak menyesal tak ikut apa yang saya belajar sebab saya sukalah dengan pekerjaan saya sekarang. Itu saja. Alright, tu Haziq. Apa tadi? Geografi. Apa ni? Geografi Information System. Jadi sales executive untuk training provider. Wow, very good. Baik, next. Siapa Zik pilih? Abang Sufi lah. Pilih abang Boleh pandai lah ni. Orang boleh pandai. Alright, okay. Pandai. So saya start dengan ni lah, Tadika Al-Husna. So Itu untuk podcast sebelum ni. start mana degree ni? Apa nama? Belajar apa? Kerja Diploma. Okay, saya belajar IELTS lah. Tak boleh, saya berbeza bidang. Bidang saya berbeza. So diploma, belajar lain macam tak belajar. Dulu saya diploma Industrial Design, seni reka industri. So siapa nak tahu seni reka industri ni, kita ada dalam tu ada sebenarnya kita bawah fakulti seni reka dan seni lukis. Macam amal lah. Tak, Amal seni bina. Fakulti seni bina dan apa? Seni bina dan apa? Seni bina saja. So kita orang lain lah, seni reka dan seni lukis. Art and design. Art and design fakulti. UiTM. So diploma di UiTM Merbuk, Kedah. Oh, itu dia faham. So siapa yang Merbuk Kedah ni, this is your senior Okay, so tak habis. Saya diploma tak habis. Diploma tak habis sebab saya dapat fast track. So saya dapat 3 sem saja. Sorry, 3 sem. 3 ke 4 sem, setahun setengah, 3 sem. Setahun setengah. So sem keempat tu saya tak masuk. Saya terus pergi ke Shah Alam. Masa tu Shah Alam sahaja yang ada degree in bachelor degree in Art and Design, Industrial Design. Macam mana boleh dapat fast track? Pandai. Dah pandai. Dia biasa pandai. Oh, 3 sem je. 3 sem. Dia sepatutnya 6 sem. Diploma 6 sem, 3 tahun. So kita kena dapatkan dekan terus boleh dapat. Masa tu ramai. Kawan saya ramai yang orang kata apa dapat, yang boleh dapat. Awak paling pandai. Ramai lagi. Tapi yang nak ambil yang nak ambil fast track tu ada 3 orang lah. Sebab orang kata apa sini tau. Dia sini kalau kita dah ambil diploma, kita ambil diploma, nak pergi degree fail, patah balik. Kau tak ada diploma lah. So you risk kat situ. Macam tengah-tengah jalan kan, kau kata okay, aku nak out ke nak back off ke. So dia akan fail lah. Maksudnya degree tak ada, diploma pun tak ada. So that's why orang tak ramai yang nak ambil that challenge. Cuma time tu aku malas nak belajar. So aku nak cepat-cepat habis. Aku nak kerja. So that's why 3 sem tu kita perform. InsyaAllah, alhamdulillah dapat. Terus pergi. Tanpa cakap banyak lah. Masa tu fikir dengan parents, kata why don't okay, pergi je. Tak ada masalah. So kita pergi 3 sem. So dekat Shah Alam hanya 2 sem, 6 sem. Saya masuk sem 2. So je 3 tahun. Saya masuk sem kedua. So tahun pertama second sem. Second sem tahun pertama. So kita ada 2 tahun setengah sahajalah. Kalau habis degree, habis diploma full 3 tahun, dia akan masuk kepada degree 2 tahun saja, 4 sem. So orang apa? Potong kredit kan, kredit hour kan. So 2 sem. So saya untung 1 sem lah sebenarnya. Tapi saya punya batch, masa tu batch saya dekat diploma sepatutnya 6 sem, kita hanya jadi 5 sem saja kalau tak silap. Sebab kita ada buat OBE. OBE ni syllabus baru. Time tu kita orang yang first ambil OBE punya syllabus. Kau tak silap lah, kau tak silap. OBES apa entah.
Best aku. Lupa OBE. So kita orang first Siapa yang tahu tulis komen kat bawah. komen bawah OBE tu apa. Siapa yang ambil OBE time tu kan. So saya first batch yang dapat OBE tu, yang kena guna syllabus OBE. So that's why kalau sebelum ni kita ambil 6 sem. So kalau batch saya dekat diploma masuk degree, saya akan jadi 2 tahun senior. Tapi oleh kerana saya 5 sem tadi 5 sem, so saya jadi setahun 1 sem senior sahaja. So maksudnya saya bulan complicated betul kan kau punya belajar. Itu je punya perjalanan lah, tak ada ni lah. Tapi kalau siapa yang nak tahu berkenaan dengan art and design ni, sebenarnya art design ni kita ada 9 cabang dalam tu. 9 cabang. So kalau korang suka art and design ni, mohon UPU saya punya UPU ni yang first first choice lah. Memang industrial design, sebab aim dia memang daripada SPM tu memang nak ambil industrial design. Sebab kita dah start. Siapa inspire kau? Cikgu lah, satu cikgu dekat sekolah tu, sekolah tinggi Keluang, high school. So cikgu ni memang powerful lah, memang power. Dia memang industry design punya senior lah. Perempuan kan? Lelaki. Kita balik pula. Power gila. So Cikgu Yunus. So Cikgu Yunus saya sangat berbangga lah Cikgu Yunus. Saya kawan Sufi. So Cikgu Yunus ni banyak inspirasi kita orang lah. So kalau ikutkan kita ambil kelas reka cipta. Nama kelas kita orang reka cipta, sebab kita ambil sains reka cipta, art science, science art. Aku tak tahu sub-sil apa tadi. Sub-sil rumah. Macam mana? Science arts lah. Art science. Diploma ni sebut bio tak ada. Ambil fizik kimia, ambil reka bentuk. Bio tak ada. Ambil reka bentuk. So kita perform masa tu 2 je, 3 lah. So kita perform dekat dia tak ngaku pun reka cipta. Kita perform dekat mana nama tu? Dia tak respon muzik. Apa dia? Cik, tak ada apa. Jangan respon. So kita perform 3 je. So kalau ni zaman saya, zaman korang perform lah semua. Ni saya jadi pandai sikit lah kan. Malas, dia malas sikit. So kita perform 3 subjek saja untuk melayakkan diri masuk ke industrial design tu, which is reka cipta, seni, pendidikan seni visual, dan juga BM lah. Time tu BM wajib A kan, wajib lulus. So 3 ni je SPM saya. Saya tak pandai pun. Tapi bila kita ambil something yang kita nak dekat degree diploma, kita minat. So kita insya-Allah kita perform lah kat situ kan. Walaupun tanpa orang kata usaha yang banyak lah. Nampak work smart. Saya bayangkan, korang tahu tak? Saya bayangkan dulu, korang tahu, saya bayangkan masa masuk universiti kan. Okay, aku akan berkawan dengan orang-orang luar negara. Sebab my brother dia UIA kan ramai orang luar negara. So okay, aku akan berkawan dengan orang-orang yang luar negara kan. Lepas tu aku akan belajar dekat tempat Dewan Seminar, Dewan Seminar yang besar kan. Betul apa lagi? Kena scam lah tu. Masuk IDE kena scam bye. Belajar tepi longkang je. Bawa boxboard. Kalau kau tahu boxboard tu macam kat Manila kan. Kat besar tu. Tapi kita panggil boxboard lah. Besar. So kita gulung, bawa benda tu bye. Daripada college pergi ke ni, duduk sebelah apa nama bukan longkang, pergi kat mana kawasan yang luas, kita letak boxboard tu. First thing saya belajar adalah buat garisan. Buat garisan panjang. Sahaja. Satu sem. Pakai pensel. So dia jadi cara lah, dia ada cara. Sebab kenapa kita tak guna pembaris? Tak boleh. Kita nak straight line. Guna betul sini. Dia akan pergi sini. Bukan ada pembaris ke yang besar tu? Tak ada, kita guna tak. Ya, saya pun sama belajar garisan. Tapi korang kena garisan lurus, so korang nak kena pakai garisan apa T. Itu selepas dah ni lah, macam nak perfect lagi. Saya pun sama, saya belajar kan. Saya belajar. Sabar tunggu. So kita belajar buat garisan. Mula buat garisan lah. Apa? Itu kira. Dia kira. Dia lukis, dia kira. Aku lukis. Dia belum sampai lagi. So buat garisan, lepas tu buat kotak, buat box. Tuan Sufi belajar ni ABC. Semua orang belajar. Tadi Alusna tadi. Saya belajar. Tulisan ABC. Betul lah, teknikal drawing belajar. Betul. Kena buat balik. My class roommate dia ni landscape. So memang nampak jenuh dia kena buat A pakai template tu kan. Dia buat sampai malam tau. A, B, C apa dia punya kan. Esok dia sikit tercalar, koyak. Tu arkitek punya style. Abang buat lah tu. Buat macam tu ada. Padahal cakap duit. Kita orang dulu pengalaman saya. Ketelitian lah.
Pengalaman saya, kita orang kena lukis tu kena cantik lah. Sebab ideation, creation apa semua kena kreatif dan kreatif. So kena bila lukis. Sebab you all idea nak produce benda tu lah. Betul. Kan saya ambil product, majoring in furniture, minoring in product. So base product tu semua kita kena belajar product. Semua orang kena belajar product. So after that baru akan pecah kepada transportation ke, shoes. Kita product maksudnya juga. Produk apa? Produk macam iPad. Ni you design produk. Kita design tu. So inovatif kan, kreatif. So saya pernah lukisan saya dikoyak. Kita dah buat malam-malam kan tampal dekat atas dekat wall tu. Lecturer datang, ni apa benda Sufi? Itu je. Saya ingat ni Cik Rosman Cik Rosman. So kalau ada abang brother Rosman. Saya kawan Sufi. Dia ambil pembaris, dia beratas, dia tarik. Krek. Fras time tu memang rasa macam kau ni hati koyak kan. Tapi start masa tu lah dia kata okey kau pergi, korang pergi dekat kelas sekian dia bagi benchmark. Okey buat macam ni. Start masa tu kita perform lah, lukis. Memang kita lukis perform, kita improve kat situ sebab kita dah kena benda tu. Sama juga sama juga kita buat model making kan. Kita buat model making. Saya pernah tahu model making, kita orang buat model lah, kita gosok kata apa, model tu kan, gosok sebelum kita spray. Sapu lingkar tu kita gosok tu bagi rata kan. Okey, dekat bengkel kan kita duduk kan, dekat tiba-tiba dekat luar, dekat dalam kelas pintu tu buka, ada model orang yang dah buat terbang. Apa dia gosok, tak cakap banyak. Memang time tu memang gila lah, orang kata gila lah. Faham. Kita nak create. Sebab tu lah kau jadi macam ni. Kita jadi sini lah. Orang kata kau tak pernah campak kertas paper ke orang? Belum lagi. Okey, belajar lain, kerja lain. Sekarang buat. Sekarang kita buat. Tak habis lagi. Oh, je lah. Belum sampai. Bukan di. Dia boleh habis lagi. Okey lah, kita short. Ni Dr. Sufi ni. So kita habis dekat degree. Alhamdulillah degree kita dapat first class. Tapi sayangnya saya tak ambil saya tak ambil tu pinjaman. Kalau tak ditukar pinjaman tu jadi ini beasiswa. So tak apalah, insyaAllah. Orang kaya lah yang belajar sendiri. Kaya, pandai, handsome, tampan. So kita ambil degree. Selesai degree Setahun kemudian Fahamkan kenapa selamanya dia tak ada. Setahun kemudian saya ambil master. Saya sambung master. Tapi saya tak sambung master in industrial design. Kita panggil design teknologi lah. Saya tak ambil. Saya tak sambung degree tu master kat situ. Saya ambil master in education, dalam bidang education, bidang pendidikan, majoring in pendidikan arts education. Jadi cikgu lah. Tak boleh. Master tak boleh cikgu. Dia syarah. Syarah. So dia kena ambil degree ataupun LPPKI benda tu kan. So dia kena masuk tu dulu baru boleh cikgu. LPPKI tu ni lembaga perikanan. Satu syarat itu lain. Yang tu lah kan. Dia kena ambil yang tu. So setahun setengah DPL lah. Itulah dia DPL lah. Dia cari perkataan tu. LPPKI tu lembaga perikanan setahun. Betul. Itulah dia. Apa tadi? Faham. So habis degree saya buat bisnes. Dan sekarang alhamdulillah saya masih bersama-sama dengan korang. Kita jadi apa? Saya apa ni sebenarnya ni? Saya adalah marketing and sales HOD lah. HOD Bos. So kita handle dari segi marketing sampailah ke sale. Dibantu dengan Syafiq. Kita sama-sama bangunkan projek ni dari dua sudut ni lah. Ni part saya dengan Syafiq lah. So nanti insyaAllah ada cara-cara masing-masing punya ni lah. Betul. Apa lagi yang tanya? Alright. Tak ada online pula. Panjang sangat ni. Okay, next Sufi pilih siapa? Go Ainul. Okay, go. Ni budak mahal ni. Laju sikit Ainul. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sekolah di Mahat Ahmadi Kebancing Negeri Sembilan. Dengan nama sekolah, tahulah saya di bidang agama lah. Saya sastra agama. Tak ambil STAM tapi saya sambung diploma dakwah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Apa bang? Sastra. Kau punya pasal kucing. Okay, saya diploma dakwah di Universiti Sultan Zainal Abidin. Antara
Allah. Antara benda yang saya buat adalah saya jadi tour guide untuk Masjid Kristal untuk pelancong daripada luar negara lah. Itu antara benda yang saya kena buat, wajib buat. Jadi saya perlu terangkan about Islam dalam English lah. You can speak English properly. Ya, Islamic terminologis dia sangat berbeza dengan English biasa lah. Tak nak, saya cakap lebih berkenaan kepada Islam tu secara mudah, lebih kepada pemahaman dia orang on who is Jesus actually. Macam tu lah. Kenapa kalau macam saya bagi pemahaman kat dia orang, kalau kita tak accept Jesus tu sendiri, kita sendiri terkeluar pada Islam. Macam tu lah secara mudahnya kita buat dia menerima. Bak kata ustazah saya ni kita jadi satu ketukan pada pintu hati dia. Masya Allah. Supaya adalah bahagian kita dalam insya-Allah penghijrahan dia yang mungkin bukan kat kita, kat orang lain. Macam tu lah. Lepas tu saya sambung ijazah dalam Usuluddin. Saya ambil minor counselling. Sebabnya counselling tu saya ambil sebab saya daripada sekolah menengah memang suka nak ke bidang counselling lah. Saya suka jenis suka borak. Jadi suka dengar dan saya suka borak. Jadi counselling tu antara bidang yang kena lah dengan jiwa saya. Faham. Sekarang buat apa? Sekarang saya di Improvec. Saya buat sale macam Haziq. Duduk bawah Abang Sufi dengan Abang Syafiq, bawah marketing. Tak, kita kat bawah. Tak adalah. Macam lah. Itu je lah perjalanan saya secara mudah. Faham. So counselling tu kenapa tak explore more deeper? Setakat ni sebabkan minor saja counselling. Nak jadi counsellor syarat dia kita kena cukup jam kredit untuk apply license dekat lembaga kaunselor. So saya minor tak cukup jam kredit tu. So kalau saya nak ambil lesson, saya kena further study lah, sambung master dalam bidang kaunseling. Lepas tu ada dua, satu bidang kesihatan punya. So yang kat klinik-klinik tu itu doktor klinikal. Itu doktor klinikal. Yang kedua adalah kaunselor yang kat sekolah, yang dekat dalam company. Itu kaunselor yang lain lah. Faham. Kaunseling pun ada banyak bidang sebenarnya, ada banyak cabang. So itulah dia, kira kaunseling baru nak naik dekat Malaysia sekarang. Baru nak naik. So insyaAllah banyak peluang untuk baru diperlukan. Ya betul. Sejak PKP pandemik. Betul. Ramai yang ada masalah kesihatan mental. Okay, itu sahaja. Alright, thank you. Aina, pass next. Siapa? Narik lah kita masing-masing yang lain. Okay, ini sebenarnya dia yang paling pandai, tapi dia kata orang lain pandai. Okay, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dari sekolah menengah, saya sekolah teknik Kuala Lumpur. Technical Institution of Kuala Lumpur. Tapi betul lah nama dia, sebab dia adalah salah satu sekolah teknik tertua di Malaysia. So tak apa, kita mengaku lah. So bila dah sekolah teknik, of course lah kita minat benda-benda teknikal lah, engineering. So daripada situ saya pun ambil sub-science apa tadi? Science technical lah, science technical. So subjek tambahan dia macam technical drawing. Semua tu kita dah belajar daripada sekolah. Bawa tu T-square semua tu kan. Dah daripada sekolah lagi dah bawa T-square. So kat sekolah pun dah belajar buat welding. Sebab kita technical masuk bengkel lah. Kita masuk bengkel, kita dah buat benda-benda technical, kita dah buat wiring, dah belajar benda-benda tu, basic lah, basic. So daripada situ saya dapat peluang sambung foundation, asasi foundation engineering technology daripada UniKL. Sebab sebelum tu tengah tengok nak sambung UTM ke, nak sambung UiTM ke, yang ni lah yang biasa yang kita dengar kan, budak-budak engineering ni. So tiba-tiba tengok kat situ macam menarik, sebab dekat UniKL time tu antara salah satu universiti yang tawarkan kos berkenaan dengan kapal terbang. Aviation lah. So minat lah kos tu, macam minat. Tapi bila apa tu, kita pergi dekat booth UniKL tu kan, time tu nak masuk konon nak masuk diploma je pun. Tengok result dia, awak ni pandai sangat lah.
Selit. Tak lah, kenapa tak sambung foundation? Dia kata rugilah kalau sambung diploma, nanti nak kena ni makan masa. Sebab saya tak tahulah time tu Unicel rasanya tak ada pun fast track macam UiTM punya program ni, tak ada. So rasanya UiTM je sebab dia orang cost banyak gila kan. So senang nak transfer kredit apa semua tu. So Unicel tak macam tu. So okey lah, kita dengar nasihat brother tu, tak tahu brother tu jual impian ke apa kan. Kita pun ikut. Tapi tolong saya tak ingat nama abang. So lepas tu dah belajar-belajar tu, kita tahulah dalam Unicel ni ada a few courses yang kita rasa macam banyak juga sebenarnya courses engineering yang kita tak pernah dengar kat luar. Okay, so lepas tu nak dipendekkan cerita, saya tak decide untuk sambung dekat aviation disebabkan satu bidang tu masih baru, peluang pekerjaan tak banyak dan sebab aviation ni dia kena ada lesen tau. Bila belajar tu kena ambil lesen. Ada macam-macam lah, ada banyak gila lesen. Lepas tu kalau contohnya kita nak repair kapal terbang Boeing pula ada banyak. Satu kapal terbang tu ada satu lesen. Kalau nak repair kapal terbang ni pun kena ada lesen dia. Dia tak boleh kali tu kena ambil lesen baru. Maksudnya setiap kapal terbang, jenis kapal terbang tu ada lesen-lesen yang berbeza lah. Sebab dia tanggungjawab dia besar lah, melibatkan nyawa, keselamatan. So dia tak boleh simply kau ni macam kereta kan, kau buka bengkel kau boleh repair semua kereta. Tak, dia bukan macam tu lah. So disebabkan kita tengok peluang tu macam susah and very competitive, ramai sangat yang nak masuk ni, tapi kau peluang pekerjaan macam mana pula kan. Dan dia kesedaran mata tu time tu pandai Budak pandai. malas nak cakap tak. Bagi poin. Okay, so kita decide ambil mechatronic engineering. Sebab apa mechatronic engineering ni Transformer dah aku dengar. Transformer. So mechatronic engineering ni dia gabungan tiga benda lah. Basically programming, mechanical dan juga elektronik. Belajar coding lah dulu. Belajar coding lah. Kita belajar coding. C++ belajar, JavaScript tu mudah sangat. Kalau JavaScript dia biasa-biasa macam C++. Awak memang terlalu sub. Belajar JavaScript dulu. Adalah tak ingat sangat lah benda-benda tu kan. Macam banyak ada belakang MD. Sebab apa pilih course tu berbanding course-course lain. Ada time tu ada tiga aviation yang minat, lepas tu marine, repair kapal lah, repair kapal, dan satu lagi last sekali mechatronic lah sebenarnya. Sebabkan mechatronic ni dia belajar tiga-tiga komponen tu, so dia mudah untuk macam pergi kerja mana-mana tu mudah lah. Wider lah dia punya chances kan, faham? Betul. So ambil tu Itulah. habis lah, sampai habis lah. Habis. Alhamdulillah habis, dapat lah grad. Habis. Sekarang kerja? So sekarang ni mostly business lah. Business. So sebab apa business, kesedaran tu timbul bila time belajar. Bila time belajar kan kita rasa macam engineering ni nanti dapat time tu lah dekat saya belajar Unicel. Time tu kita dengar welder lah, welding engineering kan, itu diorang boleh dapat gaji sampai 40,000, 60,000. Kita rasa dah besar dah, kempak gila 40,000, 60,000 ni kan. Tapi bila kita dengar orang buat bisnes tiba-tiba dapat income 200,000, 500,000, kita rasa macam culture shock tau. Biar betul sebenarnya ada orang dapat income yang macam tu. Even bukan macam tu je, berjuta pun ada. So kita rasa macam rupanya selama ni kita terlalu di brainwash untuk kau kena kerja dengan orang baru kau boleh dapat gaji besar. Sebenarnya silap. So kat situ lah belajar apa semua tu. Nak dipendekkan cerita panjang lah dia punya perjalanan tu kan. Dah pernah merasa zaman pekerjaan dalam bidang engineering. So kita rasa macam tak berapa minat lah. This is bukan kita punya choices untuk kita nak hidup sampai umur kita 60 tahun. So kita rasa macam why not kita take the challenge lah. Biar muda lagi. Berapa lama? Tak sampai setahun lah. Tak sampai setahun kerja dalam bidang tu dan awak rasa dah tak minat dah. Betul. Dia bukan tak minat lah, dia okey, dia rasa best. Tapi dia rasa macam bila kita kerja dalam kilang, time tu last position saya R&D engineer. R&D engineer bahagian safety. Memang mostly kita buat testing dekat lab, kita buat macam-macam lah, tapi banyak duduk dalam kilang. Dan dalam kilang ni, bila kita duduk dalam kilang, kita bukan macam sebelah situ tingkap, tak ada pun. Kita takkan nampak pun. Siang malam tu tak nampak. Dia macam keluar-keluar macam dah malam. So rasa tak best lah bila hari-hari macam tu kan. So macam kita tak nampak, tak nampak siang malam. Kita boleh juga berjalan macam Haziq kata, dia suka berjalan.
Kilang besar, jalan lah sana sini. Berjalan dalam kilang kan? Jalan dalam kilang kan. Sejak hari dia buat benda yang sama, dia tak ada growth. Dia ada benda yang sama, dia ada growth. Dia boleh jump department. Tapi kita rasa macam kita nak explore something yang ni. Sebab kita akan buat benda yang sama tu hari-hari tu. Faham. Hari-hari. Lepas tu bila sembang dengan kawan-kawan kita kan, time tu kat kilang kan, orang akan sembang pasal kerja aku ni stres lah ni. Kita rasa macam aduh kau ni tak ada sembang benda-benda yang growth kan kau punya diri so kita rasa macam boring ada orang ni tak ada growth mindset lah. Topik aku semalam tu. Growth mindset tu penting lah. Betul. Penting lah tu. Giat masuk lah ni tak kan? Aku dengar. Okay. So that's why lah daripada situ kita rasa macam tak apalah, try je lah buat bisnes. Muda lagi nak kalau kita rugi pun, kalau kita loss pun still ada chances lain. Kita ada chances lain sebab kita ada degree. Betul. Kita ada degree tu, ada sijil tu. Dia start bisnes apa? Metatron. Tak maksudnya dia baru setahun. Masa kalau buka bisnes yang berkaitan dengan betul. Kerja kan. Tapi malangnya tak ada kaitan pun dengan benda tu. Jadi betul. Adakah dengan skill awak saja buka bisnes tu? Buat bisnes printing, design printing. So saya start buat service design. Sebab dia macam ni, design ni dia timbul minat tu daripada sekolah. So bila timbul minat tu, kita belajar sendiri lah. Kita start explore sendiri, kita start belajar sendiri. Sampailah tiba-tiba ada orang kata macam kau tak ada buat servis design logo ke, kau tak ada buat servis ni ke? Trigger. Even time tu kata tak apa, buat free je untuk ni saja suka. Tak apa, bang bayar. Something macam tu lah kan. So kat situ pun dah open yang kita punya mind yang macam benda ni boleh buat duit lah. So maksudnya kau habis dekat kilang, so kau terus buat bisnes ataupun kau habis kat kilang kau kerja dengan orang dulu baru kau buat bisnes? Dia terus buat bisnes. Faham. Ambil opportunity untuk terus lah. Time tu kita ada few kawan-kawan yang macam sama mindset. Sama mindset and willing to take the risk. Kita buat je lah. Kita cari orang yang boleh ajar kita orang bahagian printing, kat mana nak cari supplier apa semua tu. So kita pun dapatlah few job daripada time tu, dapatlah Kementerian Belia dan Sukan. Kita supply baju lah apa semua tu kan. So tu lah benda-benda yang kita belajar lah. So daripada situlah bermulanya dunia bisnes. So dalam bisnes pun biasalah kita jam-jam lah, daripada sini pergi sini. Skills pun boleh jadi kerjaya. Betul. Jadi kawan-kawan kita yang tengah tengok ni macam-macam kan background yang ada, buat kerja pun lain-lain kan. Ni sebenarnya kita sedang nak bagi nampak pada audience kita yang sebenarnya peluang ada kat mana-mana, macam-macam cara. Nak ke tak nak, usaha kita macam mana kan. Alright. Sebelum habis, sabar, ada orang lagi yang boleh cakap. Okey. Tunggu sekejap ya. Okey, next silakan. Okey. Apa soalan tadi? Belajar apa kerja apa? Okey. Belajar apa kerja apa? Belajar matematik. Okey, ijazah sarjana muda Sains Kepujian Matematik di UiTM. Okey, Cawangan Negeri Sembilan, Kampus Seremban. Senior. Okey, sekarang kerja di Improvac sebagai marketing executive lah. So nak cerita dia kenapa sambung belajar matematik lah. Betul tak? Betul. Okey, kenapa sambung belajar matematik? Tadi saya suka dengar Abang Syafiq kata pasal tentang apa? Tentang minat. Pasal minat tadi tu kan. So saya sambung belajar matematik ni, ada orang akan ada isukan dua perkara. Kau sambung belajar ni sebab apa? Sebab minat ke sebab peluang pekerjaan? Tiga kan? Sebenarnya minat, peluang pekerjaan, mak suruh. Mak suruh. Betul, parents suruh lah. So 3 lah kan. Tapi kehidupan saya 2 je lah. Sebab apa? Mak saya ni sangat apa? Tak kisah. Dia tak kisah, bukan tak kisah anak dia ni tak sambung belajar. Dia kata kalau kau nak sambung belajar, silakan, tak sambung belajar pun boleh. Tapi dalam kehidupan saya ada 2 perkara je. Saya nampak tu adalah sebagai satu minat ataupun peluang pekerjaan lah. So saya memilih untuk pergi kepada minat. Mungkin tak tahulah kenapa, lambat matang ke apa dulu kan. Badannya besar kan, otak kurang sikit kan. Tapi sebab ada lah otaknya. Ada. Otak insya-Allah ada. Spare part pun banyak kat sini. Okey. Lepas tu orang kenal saya kan. Iwan, kau bukan minat mengajar ke? Kau bukan minat mengajar ke? Tapi sambung belajar matematik ni. So saya sambung belajar matematik ni kalau kata apa, yang pertama sebab memang kerana minat. Tak tahu lah kenapa. Kerana kalau nak tanya sebab apa, sumber inspirasinya adalah daripada cikgu saya sendirilah. Betul. Cikgu matematik saya sendiri sebenarnya. Macam mana dia
Nama cikgu. Okey. Cikgu yang betul-betul trigger saya punya tu Cikgu Muhammad Noor namanya. Cikgu sekolah rendah saya. Sibuk nak guna ayat orang. Tapi nak jadikan cerita, Cikgu Muhammad Noor lah orang kata apa, orang yang pertama yang memberi inspirasi kepada saya untuk sambung belajar matematik. Sebab saya dulu memang dianggap memang tak pandai matematik lah dulu. Cikgu kalau apa memang luku-luku kalau tak aku ni kan. Kan tak pernah sampai apa. Memang paling memang selalu kena kan. Tapi disebabkan waktu darjah 5 tu, Cikgu Muhammad Noor tu memang kata apa, Syazwan tak faham kan? Tak apa, cikgu tunjuk. Tak hafal sifir, hafal Syazwan ni kan. Dia layan kita macam totally macam anak lah. So kita pun rasa macam terhutang budi kat cikgu tau. So kita kata kita nak perform bagi yang result terbaik pada cikgu. Alhamdulillah UPSR dapat matematik tu A. So since that sambung belajar sekolah menengah ke memang aku akan utamakan subjek matematik dulu. Whatever is matematik mesti dapat A dulu. Admit je alhamdulillah. Alah, admit kecundang sikit. Okay, admit SPM. Cakap ni admit A. Oh ya ke? Saya dapat B masa tu. Sebab waktu tu admit saya baru-baru nak terima lagi. Sebab form 4, orang kata zaman form 4 kan belajar admit. Kau terkejut tau tengok. Benda susah sangat. Padahal dia advance je. Advance matematik je sebenarnya. Sebelum kau jumpa MatMod tu, atas tu jalan kerja admit. Tapi waktu form 4 lambat matang kan. Memang apa, memang kata gagal tu memang aku punya hakiki lah. Memang G je. Rasa kegagalan tu waktu form 4. Jumpa gagal tu. Gagal cakap kan. Itu untuk ujian yang pertama lah. Untuk ujian pertengahan semua rasa gagal. benda tu macam benda normal je. Tapi naik form 5 saya catch up balik belajar balik untuk admit. Tapi alhamdulillah dapat B tu rasa macam apa, alhamdulillah bersyukur gila admit dapat B. So saya sambung belajar matematik, sambung ke diploma dulu, diploma sains matematik. Tadi siapa cerita pasal UPU? Saya isi UPU yang pertama sebenarnya saya lepas habis selain daripada minat nak belajar matematik tu, saya minat tengok cikgu-cikgu matematik tau. Kalau setiap kali cikgu-cikgu matematik berkumpul, biasa cikgu matematik perempuan cantik. Cantik satu lah. Tapi kalau cikgu matematik berkumpul, saya akan rasa matematik semua kumpul-kumpul macam tu lah. Saya akan nampak macam diorang ni tengah discuss gini kan. So saya nak jadi cikgu juga. Saya nak jadi cikgu. Macam tu lah. Macam inspirasi kan. Lepas tu dari satu saya nak bawa cita-cita mak saya lah, hasrat mak saya untuk jadi seorang guru sebenarnya. So bila isi UPU tu, saya isi dulu diploma sains matematik ke UPSI. Semua yang memang ke bahagian pendidikan dulu. 3, baru last sekali yang keempat tu UiTM, diploma sains matematik yang biasa, tak ada pendidikan. Tapi alhamdulillah maksudnya rezeki saya tak ada dekat dalam bidang pendidikan. Tapi masih Allah bagi rezeki tu untuk sambung belajar matematik. Tapi fikir-fikir balik dah besar ni kan. Sebab apa, niat utama aku memang nak belajar matematik. Tu macam betul lah perjalanan kita ni memang cantik lah kan. Orang cerita beza penceramah. Bila penceramah berkata-kata. Lepas tu lepas belajar matematik aku cakap diploma sains matematik. Kau belajar sains ke Wan? Sains matematik kan. Ada adik-adik kita tanya kan, saya tak minat sains apa Wan, tapi saya minat matematik. Sebenarnya sains matematik kau tak belajar sains pun dik. Kau tak belajar biologi, kau tak belajar kimia, tapi kau belajar fizik. Tapi kau belajar fizik. Itulah matematik, itulah sainsnya. Betul, itulah sainsnya. Kau belajar fizik. Banyak lagi diploma. Lepas tu penghususan baru dekat ijazah. So dekat ijazah ni ada 4 cabang sebenarnya. Lepas diploma, ijazah dia lebih spesifik. Sama ada kau betul-betul nak belajar pure matematik, kau belajarlah formula tu sampai nak mati. Macam mana formula tu cerita semua. Yang kedua belajar matematik pengurusan. Matematik pengurusan. Apa tu? Matematik pengurusan ni dia ada management punya subjek lah. Management punya subjek. Betul. Finance, apa tu? Management punya subjek lah. Yang ketiga kita ada matematik pengkomputeran. Kau belajar coding lah. Dulu saya belajar juga waktu diploma, kau semua belajar finance, insurance, management semua kau belajar. Dia wide lagi kan. Betul, dia bila ijazah kau lebih spesifik. Kau nak pergi matematik pengkomputeran. Saya fikir-fikir balik, wah saya punya C++ memang out lah kan. Masuk C in, keluar C out benda lain. Dia baru aku tak boleh lah C++ ni, C out C in lah. Memang cukup lah cakap cukup lah belajar sampai diploma je kan. Yang terakhir statistik. Statistik saya minat dulu antara dua, saya nak sambung statistik ataupun satu lagi pure math. So untuk fikir-fikir saya sambunglah belajar pure math sebenarnya. So sekarang bekerja di Infobet. Itu cerita belajar matematik tu lah. Seronok sebenarnya semua belajar ni. Kau kena cuba. Yang belajar matematik tu cuba belajarlah matematik. Okay? Betul, kena teruskan. Orang kata apa, walaupun dia ada ayat gini kan, kau belajar lain
masuk kerja lain. Tak rasa rugi ke, bazir ke masa kau? Sebenarnya kita nak tengok nilai ilmu yang kita belajar tu sebenarnya. Itu yang lebih mahal, yang lebih berharga sebenarnya. Bila penceramah berkata-kata. Okey. InsyaAllah. Itu saja, itu je. Semua sekarang sebagai marketing executive kat Improvet. Buat kerja-kerja marketing. Ilmu baru. Okey. Dah. Right. Okey, alhamdulillah. Yang terakhir. Buat nak tutup. Awak pula. Okey, awak. Aduh. So saya memang antara orang yang paling banyak melompat dan laju. I will make it fast. Sebab awak nak pergi ngaji sebab itulah. Okay. So starting point dia masa form 5 tak ambil sub science tapi memang science stream. Tapi so sub tak adalah. Tapi literally I drop biology sebab tak nak jadi doktor, sebab my parents kata kalau biology score jadi doktor. Tapi sebabkan dalam keluarga ada ramai doktor, so I decided not to. So drop bio tanpa pengetahuan mak ayah. So dalam slip SPM dari TH, iaitu biology TH. So nak drop mak tak bagi sebab nak kena sign kan, parents kena sign dulu baru kita kena sign dulu kan. Sekarang budak je sign. Dulu parents kena approve dulu. Bapa aku pula dulu YDP PIBG, mak aku AJK PIBG. So cepat je maklumat tu sampai. So drop TH tu memang dah plan daripada awal, memang tak nak ambil. So memang tak ambil. So bila dah habis SPM, saya bukan budak pandai macam dia orang semua budak-budak pandai. So ambil diploma in Islamic Banking. Diploma in Islamic Banking dekat Universiti Islam Selangor lah. Dulu KUIS, sekarang Universiti Islam Selangor. Kalau diorang cerita pasal UPU, dulu saya isi UPU. Saya tak minat bidang sains, saya tak minat bidang matematik. Saya minat bidang sastra. Saya suka membaca. I love to read. I love something yang falsafah. I love something yang sejarah. So kalau pergi mana-mana bab sejarah ni, memang I do interest on that. Kalau nak pergi tempat-tempat yang macam ada history tu, itu yang menarik minat lah, lebih suka. So disebabkan perkara tersebut, lepas SPM tu plannya memang nak fly, nak belajar bahasa Arab dekat luar. Sebab plannya memang nak ambil bahagian agama lah. So nak fly nak pergi Sudan masa tu. Tapi nak pergi Sudan masa tu maklum lah arwah-arwah yang duk arrangekan dan sebagainya. So peluang tu tak direzekikan ke situ. So buat deal dengan parents. Aku ni ganas sikit, aku degil. So dia kata, sebab yang tak bagi tu parents. Dia kata belajarlah kat Malaysia dulu. Sebab I'm not that good in studying. So nak buat benda kita suka, mak ayah kita tak bagi. Okay, tu cakap okay boleh belajar kat Malaysia tapi buat deal. Apa dia? Yang pertama nak laptop, dapat. Yang kedua tak nak belajar kat IPTA, nak masuk kat IPTS. Masa tu kuis masih lagi IPTS. So kenapa pilih kuis? Sebab pada waktu kita ada kawan dah belajar kat kuis, so dah pergi dah belajar dah tengok suasana kat kuis, so sambung belajar kat kuis sampai habis diploma. So diploma orang 6 sem, aku 7. Sebab ada satu subjek nak repair repeat takut repeat. Repair. Tak repeat, repair. Memang plan nak repair. Sebab nak repeat dah aku kena repeat koko sebenarnya. So ada benda kena repeat lah, so kita repair sekali lah. Dia lain repair dengan repeat sebenarnya. Repair contoh kalau kau dapat C, tapi rasanya tak boleh repair. C tak boleh. Dia kalau D nak naik ke C, B boleh. So alang-alang tu yang tak cantik tu kita naikkan cantik sikit. Sebab diploma seriously belajar gila-gila punya main-main. Memang diploma cukup sedang dan sebagainya. Tapi break setahun, diploma ke degree buat bisnes lah, fokus kat satu bisnes dulu. So time tu lah baru start nak fokus dalam dunia training dan sebagainya. Sebenarnya start dunia training umur 18. My first cikgu ada 2 orang. Yang pertamanya Abang Arif, yang kedua Ustaz Don Daniel. Orang yang trigger minat untuk turun ke dunia training. So explore kat situ lah. So belajar diploma in Islamic Banking ni sebenarnya sekadar nak sijil. Sebab tu I believe that, sebab tu aku tak score. Nak sijil, ni asal nak sijil. Lepas tu bila fikir bila dah buat bisnes, ambil ilmu diploma buat bisnes, kata sebenarnya dalam bisnes aku guna je knowledge tu. Hikmah. Bila dah buat setahun tu cakap okay, that's it, aku nak sambung degree. So bila sambung degree tu memang stop bisnes sekejap, memang tak fokus kat bisnes. Maksud pas kat member, biar member jaga sekejap selama 2 tahun setengah. Orang belajar degree 4 tahun, aku 2 tahun setengah sebab aku boleh tarik semua course, semua transfer kredit. Orang start dengan SEM 2, aku start dengan SEM 3. Mantap. So terus laju advance sangat. So ni, alhamdulillah lecturer pula, dekan masa tu kenal pula, kita close dengan dekan dengan lecturer. So masuk degree tu memang tanya dengan lecturer. My lecturer lah, Puan Fadilah binti Bahari, this is kerja
Ni Kawan, inspirasi dia lah. Dia bagi tahu tanya dengan dia, panggil dia bonda, where can I go, dia kata, where can I go, nak fokus, ingat nak jadi lecturer sebab tak suka kerja kat depan PC. So I cannot work in front of PC, tak suka duduk lama-lama, tak boleh, dia kena bergerak, kena move, kena buat sesuatu yang ada movement. So disebabkan oleh perkara tersebut, madam kata, you buat business kan, buat je lah business. Yes, nak jadi lecturer kita tak payah lecturer ni banyak sangat academician dia kata. So dia kata pergi je benda lain. Sebab literally degree semua A, C dengan D satu subjek je. Account. Sebab ada numbers. Sebab ada numbers. I don't like numbers. Tapi bab-bab membaca, bab-bab menghafal, bukan menghafal, bab memahami konsep, that's my expertise lah, my strength kat situ. That's why dalam kelas ni Puan Auliani, I help her untuk terangkan kat kawan dalam kelas sebab kawan tak faham topik itu, tapi saya boleh memahamkan pelajar dan contoh dia digunakan dalam exam. So benda tu yang menyebabkan okay, that's my strength. So sebabkan perkara tersebut, saya pun habis saya belajar degree, saya teruskan bisnes, saya buatlah training ceramah sampailah ke sekarang. Dan tapi saya tahu kan, kita manusia ni kena compliment each other. Kita boleh pandai semua. Kita ada benda yang kita lemah, kita ada benda yang kita tak tahu, yang mana kadang-kadang walaupun kita tahu tapi kita tak mampu nak buat. That's why Allah takdirkan saya berjumpa dengan partner lah, bermacam-macam Allah tukar dalam kehidupan saya, daripada orang A kepada orang B, kepada kumpulan A kepada kumpulan B. Akhirnya Allah takdirkan, takdir Tuhan itu rahsia. Betul. So tak pernah Tuhan beritahu bila dia nak tukar, bila dia nak tarik, bila dia nak beri. Dan saya percaya sangat pada rezeki, dan rezeki itulah menyebabkan saya jumpa dengan tim saya yang ada pada hari inilah. Semua sebenarnya yang Allah takdirkan pada hari ini, yang telah tertulis, yang diberitahu, Allah takdirkan berjumpa dengan partner yang baik, partner yang support, partner yang selalu advice, partner yang menegur, pandai, handsome semua kan. Pandai, handsome, dan yang disebut-sebut tadi itulah kan. Dan Allah buat sesuatu, mesti ada sesuatu. Itu yang saya selalu beritahu pada orang, Allah buat sesuatu pasal ada sesuatu. Tadi Abang Syafiq sebut pasal growth mindset. Saya memang train growth mindset dalam kepala otak saya. Pada saya, failure is not the end, failure is a start for something new. So saya dah gagal, businessman, kita pernah gagal kan, kita pernah anda bila lagi, saya dah gagal, anda bila lagi. Kita dah gagal, bermakna bukan, tapi dengan langgar dinding dan kegagalan tu kita beritahu jangan buat. Kita dah tahu dah benda ni akan jadi macam ni, kita dah boleh expect something to happen. So disebabkan oleh perkara tersebut, kegagalan itu menjadi didikan yang paling besar lah dalam hidup. Dan itu yang kita share dengan masyarakat, itu yang kita share dengan adik-adik semua yang berada pada hari inilah. Sebab sometimes people think failure you kena stop. No. Failure is something new for us. We need to start back. Alright, mula semula. Dan untuk anda semua yang anda dengar podcast pada hari ini, yang banyak dan panjang perkongsian ni, macam-macam you all dengar, ini bukan tentang kita orang nak bagi tahu kat korang kena buat apa yang kita orang buat. Tak. If you do it, kalau korang tengah melakukan sesuatu yang bersesuai dengan apa yang korang buat, maka teruskan. Dia sebenarnya satu je tips dia, sungguh-sungguh, dan tahu apa yang korang nak dalam kehidupan. That's why kita kena make it clear apa yang kau nak dengan kehidupan kau. Dan mungkin antara kami ni ceritanya ada benda yang kita nak tapi tak jelas kan? Dan sebabkan apa yang kami lalu ni, kami buat podcast ni nak share dengan anda semua. Dan tengok podcast ataupun sharing dalam video ni, ke tak rekod? Rekod. Tiba tak rekod. Kan? Apa yang kita right? So sebenarnya kita nak bagi tahu macam lah backgroundnya, dengan tiba-tiba ada sub-science dia, dengan tiba-tiba daripada seni bina architecture-nya, dan tiba-tiba melompat-lompat lah daripada segenap segi dalam kehidupannya. Dan inilah cerita yang kita boleh cerita pada semua orang, bahawasanya ini adalah permulaan yang baik untuk anda yang sedang menonton. Sebab mungkin ada di antara anda yang menonton, trigger you all lah untuk go to somewhere, then inspire you to be a better person. InsyaAllah. Kena belajar. Knowledge is power. If you don't learn, you will not know until the end of your life. Then you need to learn. Ilmu itu penting sebab ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun, kata ulama. Ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tak akan masuk pada tempat yang terlalu gelap walaupun dia sikit.
Betul. Alright. So contoh kalau dalam bilik gelap, ilmu tu cahaya yang kecil itu. Dalam phone kita masuk bilik kita gelap, kita buka phone, cahaya tu dekat phone tu saja. So kalau kita nak menerangi bilik tu, kita kena apa? Kena ada banyak phone. Banyak phone ni nak beli banyak phone, macam mana nak kena ada banyak phone? Kita kena ada ilmu supaya kita boleh beli phone tu banyak-banyak. So barulah boleh terang dalam bilik itu. Dan disebabkan oleh perkara tersebut, you all dan tengok ni, tonton, belajar sesuatu dan apply. Dia bukan sekadar dengar. Betul. Kongsikan pada kawan semua. Kongsikan Jangan lupa untuk kongsikan pada kawan-kawan semua yang belum subscribe lah kita punya channel dalam Improvac. Boleh like, share dan juga subscribe lah. Komen juga kalau ada nak tajuk yang baru untuk podcast saya datang. Itu saja ke untuk semua? Itu saja. Ada apa-apa komen dalam ruangan komen. Jangan lupa kita jumpa pada next episode Impromptu by Improvac. Tiba-tiba aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. See ya. Susah pun. Doakan. Doakan.